Assalamualaikum, apa khabar? Harapnya semua sehat-sehat belaka. Jadi untuk video kali ini Bro PMW ataupun Cikgu PMW akan tunjukkan cara dan memasang bearing dekat enjin customer dan C1 daripada Seremban. Okay, macam korang tengok ni semua bearing dia. Nampak tak? Agaknya nampak lah Okay, dah keluarkan habis. Okay, nanti selepas ni dan tunjuk cara dan keluarkan bearing. Tu video sebelum ni sepatutnya, tapi tak boleh, nanti masukkan sekali. Jadi next step dan akan tunjukkan macam mana dan pasang bearing dan seterusnya assemble engine customer dan. Jadi sama-sama kita saksikan video pemasangan engine 125Z. Okay guys, kita cuci dulu bearing ni. Kita nak buang dia punya grease, sebab ni heavy grease, jadi dia akan kacau juga dia punya rotation. Kasih buang habis guys. Okay guys, jangan lupa subscribe guys. Okay, bila pakai compress air dekat bearing, jangan kau biar dia running free macam ni sebab sekarang kita tengah basuh, jadi dia dalam keadaan zero lubrication. Jadi belum apa-apa lagi nanti bearing kau dah akan ada rosak. Okay, tak pusing pakai tangan macam ni okey. Tapi bila pakai compress air, biasanya dia punya rotation tu RPM dia sangat tinggi. Okay, jadi kau tahan, tembuk. Ramai budak dia nak tunjuk bearing dia super smooth. Dia buat macam tu. Sebenarnya tindakan dia tu dah merosakkan, atau bahasa orang putih dia premature the bearing. Okay, kita basuh dulu. Okay guys, aku dah bersihkan bearing ni bearing sebelah. Okay, ni apa nombor dia? Okay, 6004, yang ni belah balancing. Okay, ni engine 125Z Kemudian kita ada 6202, ada 3 biji, 2 di gearbox, 1 di balancing. Okay, kemudian kita buka pula bearing 6304. Okay, yang ni bearing untuk gearbox yang ikat sprocket Okay, 6304 C3. Jadi clearance dia adalah jenis C3. Okay, next 62052 biji. Ini untuk crankshaft 125Z, crankshaft 125Z. Okay, kalau kau tengok dia punya retainer tu yang memegang ball bearing, nampak tak dia warna grey? Jadi sebenarnya yang ni dah dibuat heat treatment, jadi dia lebih tahan. Kalau kau tengok bearing-bearing yang biasa macam NTN, dia punya retainer tu putih, jadi maksudnya tiada heat treatment yang dah dibuat. Sebab tu aku galak kalau kau nak pakai highway, guna enduro, jangan guna yang NTN tu. Okay, macam ni, cuba kau tengok. Okay, yang ni warna dia hampir kepada silver kan. Okay, cuba kau tengok beza dia.
Yang ni dia dah heat treatment, yang ni tak. Jadi benda-benda yang dah heat treatment dia sebenarnya payah nak rosak sebab dia dah surface dia tu lagi keras. Jadi sebab tu bearing belah crank penting. Dia paling laju dekat belah crank lah. Sebab dia dah ada secondary, dia dah ada primary reduction ratio lah. Kalau kau faham bahasa Inggeris dia, primary reduction ratio. Jadi dia dah menslowkan pusingan tu. Jadi dekat gearbox dia dah slow, pergi ke gearbox yang pasangan dia tu dia jadi lagi slow, dan terus ke sprocket dia jadi lagi slow lah. Jadi bearing sebelah crankshaft amat penting. Okey, ada 2 biji. Dia 6205. Okey. Dan 6303 ni belah belakang belah clutch basket korang tu. Okey, ni juga jenis yang bukan heat treatment. Kalau kau tengok retainer dia tu sama dengan besi luar. Okey. Okay bang, bearing 125Z ada berapa dalam enjin? Kau kira lah 1, 2, 3, 4, ada 8. Betul ke? Ada lagi satu sebelah penarik clutch tu ada lagi satu jenis bearing kecil. Jadi customer saya ni request tukar semua bearing. Jadi Dan akan tukar. So next step, masukkan bearing ni dalam peti ais biar dia sejuk. Manakala casing engine Dan akan tunjuk dan panas. Okay, panaskan pakai oven. Okay, kejap lagi Dan tunjuk. Dan nak masukkan dulu bearing-bearing ni ke freezer. Okay. Baik, PM dulu tunjuk cara saya menanggalkan bearing dari jenis blind punya bearing. Jadi masuk bearing yang blind. Dia punya ni tak ada lubang, dia tak go through. Jadi korang kena guna sama ada puller special untuk blind bearing ataupun cara yang PM lalu tunjuk ni menggunakan haba. Jadi masak dulu casing ni. Okey, pastikan korang tanggal dia punya plastik part. Okey ni. Tempat kabel RPM ni jangan kau lupa tanggal, kalau tak nanti cair. Okey, malang ni untuk 125, cara ni hanya boleh digunakan untuk tanggalkan bearing. Untuk pasang tak boleh belah crankshaft sebab dia ada oil seal. Jadi oil seal tu bila panas dia ada boleh kebarangkalian dia untuk jadi keras tu tinggi. Jadi untuk belah clutch 125 terpaksa guna tool ke ataupun ketuk slow dengan hammer, ataupun kalau ada press pakai mesin press. Okey, saya dah bakar casing ni lebih kurang 20 minit. Jadi kita cuba keluarkan dia punya bearing. Tengok boleh tak dia keluar. Dah terkeluar. Senang je. Dia terus keluar. Okey. Keluar lagi satu. Okay, yang ni saya lupa nak buka dia punya ni. Sekejap, cuba buka. Dia dah sejuk sikit. Tak usah ketuk lah sikit. Kita ketuk pun tak beria sebab dia dah kembang. Itu cara BMW nak keluarkan bearing tanpa menggunakan puller. Semua dah keluar. Sama juga dengan yang ni. Baik, kita dah keluarkan semua bearing ni. Kalau korang tengok semua dah keluar. Okay, menggunakan teknik haba. Maksud teknik haba ni kita masak pakai oven ni.
Jadi kau rembat lah oven mak kau ke, atuk kau ke, wan kau ke. Lepas tu kau masak enjin. Okey, biasa dan masak dalam 20 minit lah. Jadi dia dah boleh keluar semua ni. Maknanya aluminium ni dah expand. Jadi bearing tu, okey, sebab bearing ni steel dengan alloy, expand rate dia lain. Jadi yang paling cepat expand adalah aluminium. Jadi aluminium tu dah expand. Sebab steel tu dia lambat, so dia akan jatuh. Okey, kalau korang tengok yang sebelah, okey, ni engine 125 Yang sebelah ni sebelah magnet Okey, kau kena buang dulu semua seal. Jadi untuk engine ni oil seal semua kena baru, termasuk oil seal belah gearbox, oil seal balancing, oil seal magnet, oil seal shaft gear. Okey, yang ni semua kau kena buka, sebab kalau kena haba dekat oven dia boleh menyebabkan getah tu agak keras. Okey, untuk 125 masalah untuk teknik ni hanya dekat sebelah clutch. Kalau kau tengok belah magnet tak ada masalah. Dia yang membuatkan masalah dia punya oil seal, sebab yang ni oil seal boleh masuk daripada luar. So korang boleh masukkan bearing dulu. Dah sejuk nanti baru masukkan oil seal. Untuk belah clutch tak boleh buat apa sebab sini dia ada oil seal. Okey, oil seal ni pula ada tapak dia. So kena masuk daripada dalam. Maksudnya masuk oil seal kemudian baru masukkan bearing. Jadi kita tak boleh guna teknik pemanasan. Untuk line sport, gearbox belah clutch, balancing kita boleh pakai teknik haba. Untuk belah sini crankshaft ni kita terpaksa guna press ke ataupun installer ke. Kalau boleh jangan ketuk dengan hammer lah. Starting tu biasalah ketuk sikit, tapi lepas tu kita akan press. Okey, sebab BMW ada mesin press, jadi dan press je lah. Okey, kita masak dulu enjin ni selama 20 minit. Nanti dan tunjuk pula cara dan masukkan bearing. Sebelum tu bearing kena masuk dalam freezer supaya dia sejuk. Sebab steel kalau sejuk dia akan mengecut. Yang ni kita expand. Jadi bearing tu akan jadi seakan-akan jandor. Tapi sebenarnya tak. Lepas dia sejuk dia akan fit balik. Okey, ni resepi dia. Oven. Okey, atas bawah suhu semaksimum boleh lah. Macam oven ni 250 degree. Okey, kita tengok proses memasak enjin. Okey guys, kita dah masak lebih kurang 20 lebih minit Okey, kalau korang tengok suhu dia. Okey, kita tembak. Nampak inilah tu 160 degree. Okey. Tengok bearing. Sejuk beku. Tapi bila tembak, okey, suhu dia nampak tu. Sejuk Dia bearing ni dia dah simpan dalam freezer lebih 2 hari Sebab tu ada kerja pula, tak sempat nak pasang. Jadi hari ni hari Selasa baru free nak buat. Okey, bearing sejuk, enjin panas. Mari kita assemble. Okay, bearing pertama 6205. Lap sikit. Dan terus masuk. Panas nampak. Senang terus masuk
Kemudian 6304. Panas. Kalau dia sengit tu kau tap sikit je lah. Next, bearing gearbox. Keras sikit lah. Okey, tali buat apa? Tinggal tutup sikit. Okey. Dia kalau sengit ke apa terpaksa ketuk sikit lah. Tapi sebab dia dah kembang, jadi dia punya ketukan tu tak perlu kuat-kuat. Dia dah boleh masuk. Okay, next, bearing balancing. Kalau kau banyak masa, kau boleh panaskan balik. Tapi lagi tu kau boleh nampak ada terkeluar. Okey. Tak apa, nanti kita pasang balik. Belah sini 6004. Nampak? Senang dia masuk. Tapi slack sikit lah sebab bearing yang ni dekat luar, jadi mungkin dia akan jatuh bila kita terbalikkan. Jadi cuba tahan. Okey. Panas kan bearing? Okey, tahan bearing balancing. Okey. Jadi kita biarkan dia sejuk. Apa, kita tak perlu ketuk kuat-kuat untuk masukkan bearing kalau kita menggunakan teknik harbor ni. Okay, next kita akan buat sebelah clutch pula. Jadi yang ni masuk balik dalam peti ais. Next, kita masukkan belah clutch pula. Pastikan yang ni dah tanggal dulu kalau tak cair nanti. Okey, mungkin ada yang bertanya, getah ni tak ada slack ke? Okey, getah ni dia baik getah ni tahan panas. Jadi tak ada slack lah sebab palung dah buat banyak kali. Tak ada masalah. Jadi kita bakar dulu, masak dulu. Lebih kurang 20 ke 25 minit. Kemudian kita masukkan bearing. Okay. 20 minit. 20 ke 25 minit. Okey, kita tengok selepas 25 minit. Okey, baik, belah clutch dah pasang. Tadi ambil video, rupanya dia tak rakam ada problem sikit tadi. Tak boleh lah nak buka balik nak ni buat video. Tak perasan bila kita nak ambil video tu tadi pindah ke komputer, rupanya dia tak rakam. Tapi konsep dia sama je macam yang Danweck dekat belah magnet tadi. Kau panaskan, bearing sejukkan, lepas tu masuk. Okey, orientation bearing sebenarnya tak ada masalah. Kau nak kiri kanan ke, sebab ni bukan jenis one way bearing. Jadi tak kisahlah kau nak pasang arah mana, nak yang ada tulisan kat luar ke, kat dalam ke. Tak ada masalah Okey, tadi kan ketat kan? Tadi kan longgar kan? Okey, dia dah grip balik. Okay. So next Dan akan pasang oil seal dan juga pasang enjin lah. Okay, ni belah magnet. Dah pasang dia. Dia dah fit balik.
Okey. Okey, apa jadi kalau kau tarik dia longgar? Yang tu sebenarnya rumah dia dah janda, kau kena betulkan. Okey, jarang steel ni akan rosak atau haus. Sebab besi dengan alloy, besi lagi kuat. Jadi yang akan rosak adalah aluminium. Jadi kalau janda, kau kena buat rumah bearing yang baru supaya dia ketat balik. Okey, dan akan set up dulu untuk kita buat pemasangan enjin. Nanti korang boleh tengok cara dan pasang enjin. Okey, kita nak pasang oil seal. Ini Okey, oil seal ni brand ARS tapi tak sama macam ori motor shape dia. Tapi boleh pakai lah. Okay, kalau macam BMW nak pasang, buka dulu spring ni. Tapi nanti jangan lupa pasang balik. Sebab kita kadang-kadang kita ketuk ke apa kan, spring ni akan rosak nanti. Okay, buka. Kemudian belah sini gosoklah sikit kertas pasir. Dia nak buang dia punya kotoran je. Okay, korang kena hati-hati tapak 3 ni. Ni. Dia ni mudah pecah kalau korang ketuk terlampau kuat ataupun kau press tak support yang tapak 3 ni, dia akan mudah pecah. Jadi mungkin BMW nak R&D nanti nak cuba buang ni, kita buat macam RZ. RZ dia boleh masuk oil seal daripada luar. Jadi lepas tu dia ada satu plate untuk menghalang oil seal tu daripada terkeluar. Kalau macam 125 dia sama dengan double R dia oil seal kena masuk dulu baru masuk bearing. Jadi kekurangan cara enjin macam ni, korang tak boleh panaskan belah sini untuk masukkan bearing. Sebab kita kena biar dia sejuk. Sebab kita nak pasang oil seal dulu. Jadi nak tak nak untuk yang belah clutch ni kita terpaksa press lah bearing tu. Okey, BMW nak bersihkan dulu dia punya pembukaan untuk oil seal ni. Lepas ni kita pasang dia punya oil seal lah. Okay guys, kita bersihkan dulu. Okay, macam BMW ada buat tool untuk support oil seal. Jadi kita tak adalah ketuk secara direct ke oil seal tu. Sebab oil seal belah 125 ni, yang belah clutch ni memang super payah nak masuk tak tahu dia design macam mana. Jadi kalau ada tool ni, masukkan je. Tapi tool ni kena pakai press lah. Kombinasi press dengan ketuk pakai rubber mallet. Kita nak biar dia sit properly dekat tapak penahan ni. Okay, jadi kita pasang. Okay, orientation dia. Okay, kalau yang original dia ada tulis outside crankside. Kalau yang macam ni tak ada tulis belah mana kan. Jadi yang belah ni dia di luar. Maksudnya kau boleh nampak dari luar lah. Dari luar ni. Yang ni belah dalam. So orientation dia macam ni. Okay, kita letak sedikit minyak biar dia senang nak masuk lah. Okay, tolak je pakai tangan. Tap sikit.
Kemudian kita sambung dekat mesin press. Okey, kita sambung dekat mesin press. Okey, ini pun dia takkan sit cun-cun sebab biasa dia akan sengit sikit. Jadi kita akan betulkan dia dengan tap menggunakan rubber mallet. Siapa tak tahu rubber mallet ni ya? Ni rubber mallet. Okey, macam yang saya cakap tadi, mesti ada support dekat bawah ni. Kita nak support tapak 3 ni. Macam ni lah maksud dia. Okey. Okey, dah set up tu kita press sambil kau kena tengok biar ada seat betul-betul. Kalau seat ngam-ngam dekat 3 tapak ni settle, kalau tak kita kena tap pakai rubber mallet. Okey, belum habis masuk lagi. Okey bila press dia ada sengit belah sini. Jadi kita terpaksa tap belah sini. Yang ni yang saya buat sendirilah. Ada yang macam kawan FB saya jual tu, yang WMS tu boleh pakai juga tu. Yang dia punya tu nampak kemas lah sebab dia untuk dijual kan. Macam ni saya pakai sendiri dia. Memang tak jual lah sebab macam yang WMS punya tu kau boleh terus pakai tangan je, ketat kan. Pakai tangan. Macam ni saya pakai press. Okey, kita akan sambung. Kalau kita tengok kalau kau nampak sini rapat, sini ada renggang sikit. Ini maksudnya dia sengit. So kita ketuk belah sini. Itu cara yang BMW buat lah. Okey, kita sambung. Okey, sini renggang, jadi ketuk belah sini ya. Boleh nampak? Okey, sikit lagi. Okey, kalau korang tengok dah sit properly. Tiga-tiga tu dah menyentuh. Okey, getah oil seal ni dah menyentuh 3 tapak ni. Okey, memandangkan kita dah pasang, terus masuk spring. Kalau tak nanti lupa. Spring ni jangan lupa masuk ke oil seal. Sebelah luar dan sebelah dalam pula. Okey, kalau kau nampak belah oil seal ni ada macam longkang ni kan. Yang ni kau kena letak grease sebaiknya grease untuk getah. Sebab ni tujuan dia untuk melindungi. Sebab walaupun dia getah, tapi bila lama-lama kena dekat besi crank, dia akan makan juga Sama macam konsep air dekat gua.
air tu kan lembut kan. Tapi bila lama-lama menitik dekat permukaan batu di gua, dia akan terhakis kan. Sama konsep untuk crankshaft. Tapi untuk yang belah magnet lah, yang untuk belah clutch ni, sebab 125 dia ada satu bush besi. Jadi dia akan makan bush besi tu lah. Tapi yang kalau belah magnet, memang korang kena letak grease supaya untuk melindungi crankshaft korang. Sebab kita two stroke memerlukan crankcase compression. Jadi kalau oil seal tu bocor, dia akan loss compression dekat situ. Okay, next PMW akan pasang bearing crankshaft. Okay guys, bearing sejuk-sejuk, dah keluar dari peti ais. Okay, ada air kan, kena power lap dulu lah. Okay, lap. Okay, letak minyak sikit. Okay, kita masuk dalam ni. Tepi. Okay. Okay, ni crankshaft pula dilebarkan. Jadi sesuai lah untuk mesin press. Korang yang tak ada mesin press, belilah bearing installer yang lain-lain . Okay, itu kelebihan mesin press. Dia akan, kau nampak dia sengat tadi kan, dia akan auto align balik. Sebab permukaan ni dengan ni parallel lah. Jadi kau press dia. Okay. Okay, tengok dah pasang . Ni sebab kita sejukkan dia, dia senang sikit lah nak masuk. Jadi kita tak payah ketuk ke apa ke. Jadi next nanti setiap bearing ni kita kena minyakkan dia. Sebab keadaan dia kering . Sebab kita dah basuh tu air sebelum masukkan dalam peti ais. Jadi kalau kau nampak ni memang kering habis bearing ni. Okay, yang ni jangan lupa dia ada stopper dia ni. Dia nak mengelakkan bearing ni terkeluar. Jadi jangan lupa pasang. Okay. Jadi biar PMW set up dulu table ni untuk kita buat engine assembly. Okay guys, kita sambung buat pemasangan engine. Jadi bearing ni belum di bubur minyak . Jadi kita bubur minyak dulu. Okay, selesai bubur minyak, kita akan pasang crankshaft. Okay, kau nampak kan ada longkang sini. Sini ada longkang. Ni sebenarnya tempat masuk getah O-ring. Jangan lupa bubur minyak. Okay, O-ring dia rupa dia macam ni. Jangan kau lupa letak. Letak nanti dia punya crankcase compression ada leaking. Kita letak kat sini. Okay, O-ring dia kena ada minyak sikit. Dia bubur minyak. Okay, bubur minyak. Okay, jangan lupa buah minyak kat crankshaft. Okay, kita pasang dulu crankshaft.
dekat crankcase. Okay, sebab ni crankshaft diameter dia sama dengan standard, jadi dia tak perlu dikorek crankcase. Okay, crankshaft baru jadi dia padat lagi. Jadi benda macam ni yang kita nak. Kita tak mau dia jandau. Okay. Masukkan dulu. Dengar tu. Borap. Memang padat. Okay. Okay, dah pasang pasangan dia pun sepatutnya lancar. Okay, smooth like butter. Alright, next kita pasang dulu penahan bearing yang kita buka itu. Ini okay, selesai. Okay, BMW punya cara assemble engine akan bermula daripada belah magnet. Dia ada separuh pomen dia start daripada belah clutch. Okay, macam BMW anggap yang ni paling senang lah. Okay, sebab kita pasang semua dulu belah magnet, baru kita tangkupkan yang belah clutch. Okay, terpulang kepada cita rasa masing-masing. Okay, pastikan pembukaan gasket ni dah bersih. Okay, jangan lupa ada sleeve macam ni. Ini sebenarnya untuk memastikan alignment engine ni tepat masa mula-mula pasang. Jadi selepas korang pasang skru, dia akan memudahkan lah. Jadi skru ni dia tak akan lari. Okay, kita mulakan dengan gearbox. Okay, pastikan yang tengah-tengah ni boleh bergerak macam ni. Kalau dia tak kena, nanti kalau dia tak boleh free gerak macam ni, nanti ada masalah nak masukkan speed ni nanti. Jadi make sure dia boleh gerak. Okay, jangan lupa kita bagi dia minyak sikit. Pastikan boleh gerak.
Okey, speed Y ni kalau kau tengok dia ada L, ada R, ada C. Okey, C stand for center, R for right, dan L for left. Jadi macam mana kau duduk kat motor. Okey, belah kanan adalah belah clutch kanan Jadi belah magnet adalah left dan tengah-tengah tu center. Okey, memandangkan ni belah magnet, jadi kita akan pasang L dulu. L atau C. Sekarang saya pasang C dulu, jadi LC. Dan juga atas dia R. Okey, dia abjad tu ni LCR tu belah atas. Jadi korang boleh nampak dia bukan yang 5 BU ni. Dan ni dia punya shaft yang C masuk sini, belah sini. Yang panjang ni belah left dan right. Okey. Kita masukkan dulu belah R. Lepas L, kita masukkan C. Dan next step, masukkan boom gear. Jangan lupa bagi dia lubricant, lubi-lubi. Okay. Jadi kita masukkan dulu dia punya nipple ni dekat gear boom. Masuk sini. Okey, dah masuk. Kita masukkan last sekali sebelah R. Okey. Boleh tap pakai rubber mallet. Okey, baik, dah pasang semua dia punya speed Y. Orientation dia macam saya cakap tadi, belah yang ada tulisan L C R belah atasnya. Okey, sekarang ni dia kedudukan dia dekat, okeylah, kita pusing biar dia sampai ke gear 1. Jadi bila kau nampak gear yang ni, yang ni gear 5. Jadi bila dia engage ke dalam slot gear 1 ni, gear 1 akan berfungsi. Kita pusing dulu. Okey. Ya, kau nampak dia punya dog ni dah engage. Dan lekuk ni biasanya mengarah ke lubang yang ni. Dekat-dekat nak mengarah lah. Okay, next kita pasang starter. Okay, starter washer ni kadang-kadang orang salah pasang dengan clutch washer. Jadi korang boleh tengok yang ni, yang tak berapa nak lebar ni adalah gear starter box, starter shaft punya washer. Yang ni clutch, yang ni ada dua. Jadi jangan salah pasang. Ini washer untuk starter, kemudian dia ada satu washer kecil
gear tu sendiri dan juga shaft je lah. Jadi cara masuk dia ni. Okay, kalau korang perasan washer ni dia ada permukaan licin dan permukaan macam ketat. Okey, yang licin ni sebenarnya dia adalah dekat mana gear tu bergerak. So kalau korang tengok gear ni tak gerak kan. Yang bergerak adalah yang ni betul. So yang belah bulat ni, yang tak tajam ni belah atas. Kemudian gear ni masuk. Okey, kita bagi lobby sikit. Okay, sekarang mana berpusing? Ni berpusing kan. Jadi macam saya ajar tadi, belah yang tak tajam dia dah buat macam chamfer. Sebab yang ni belah berpusing, jadi dia orientation dia yang bulat ni terbalik kan masuk sini. So sini tajam. Okay, sebab yang berpusing ni. Ada lekuk ni kan. Okay, masuk sikit minyak. Masuk je dekat sini. Nampak tak ada longkang ni. Okay, ni masuk sini. Pastikan gear ni mesh properly. Mesin. Okay. Selesai untuk belah magnet. So crankshaft dah pasang, gearbox kita dah check memang dah boleh pergi sampai gear 1 dan juga kita punya starter shaft. So next kita akan bubuh gam dekat sebelah clutch. Okey, BMW pakai gam gasket jenama Permatex. Jadi Permatex ni dia ada sedikit kelainan cara nak assemble dia. So mula kau bubuh gam, kemudian ketatkan pakai tangan tanpa menggunakan impact ataupun apa-apa power tool, biar gam tu macam terkeluar sikit. Kemudian biarkan dia sejam, baru kau ketat ikut spek dia. Okay, ni Permatex. Antara gam terbaik yang pernah dipakai lah. Ada lagi satu gam bangsawan tu, yang Toyota punya. Tapi bagi BMW ni dah sufficient. Okay, kita bubuh gam. Okay, make sure semua ada. Kalau tak ada nanti pisang bila compression crankcase compression tak ada, mana ada missing gum kat sini. Okay, pengen pakai tangan je. Ni sebenarnya ada dia punya nozzle tu, tapi better macam ni. Ni dia tak kena. Okay. Okay, semua dah assemble, dah bubuh minyak. So ni senang kaedah ni. Jadi kau masukkan dia ke belah sini. Okay. Bubuh minyak sikit. Okay, jangan lupa screwdriver sebab kita nak tolak gear punya shifter tu. So kita masukkan. Ni ini kau kena tolak sikit. Tujuan dia tadi kita susun kat gear 1. Okey, position dia dekat 1 supaya bintang ni tak terkena dengan
casing ni. Okey, bila dekat kedudukan 1 dia free. Sebab kalau kita nak buka ni pun sebenarnya dia dekat kedudukan 1 lah, paling senang. Dia 1. Okey. Okey, kadang-kadang kalau dia payah masuk, biasanya belah ni lah, belah crankshaft ni. Kadang-kadang bearing dia punya tolerance dia terlampau tinggi, jadi dia fit. Jadi korang kena adjust betul-betul lah. Sebab ni crank aftermarket, jadi kadang-kadang dia ada kesukaran kat sini. Sama juga kalau kau punya crank ni dah calar bala kan, jadi kadang-kadang dia payah masuk. Sebab dekat sini bearing kena masuk dekat shaft ni. Okey, macam ni dah rapat. Okey, kita pasang dulu dia punya skru. Oil seal PM dulu akan pasang kemudian. Jadi biar kita assemble dulu lah. Cek kan kalau skru tu rabit, jangan pasang. Lagi-lagi kalau kau pasang kat tempat-tempat payah nak baji macam ni. Okey. Kan. Okay, ni pun tak cun, jadi jangan pasang. Cek penyakit. Okay, banyak skru tak cun, jadi sebab ni fasa pertama untuk assemble gam jenis Permatex ni. Jadi kita ketat pakai tangan dulu. Lepas sejam baru kita ketat guna impact. Bila pakai tangan tu biar nampak gam tu macam terkeluar. Yang ni untuk gam jenis Permatex ni lah. Okey, kita biar dulu sejam. Lepas ni PM dulu akan ketatkan. Okey, memandangkan ni bukan bolt, ni jenis screwdriver. Kita akan gunakan impact menggunakan mata PH3. Ini PH1 bukan So kita tengok dulu. Kenapa dah rapat, gam dia pun dah terkeluar sikit. So lepas sejam PM dulu akan ketatkan ikut spek. Kemudian akan pasang RPM, akan pasang dia punya revolve. Kita assemble belah clutch dan juga magnet. Siap pasang enjin. Jadi style BMW, pasang dulu enjin semua komplit, baru naikkan dekat enjin motor. Jadi cukup dulu untuk setakat video assemble ni. Nanti next video BMW akan tunjukkan cara pasang clutch. Okay, sebab revolve ni dia nak pakai revolve style V-Force 4. Jadi korang kena kerat getah ni. Sini ada getah kan, dia terjojol kan, melekat pula ni. So kena kerat sebab V-Force tak boleh ada getah terjojol tu. Jadi tunggu BMW buat, nanti kita akan assemble revolve sekali dengan line-line attachment lah. Okey, sekian dulu untuk video kali ini. Harapnya ada manfaat untuk korang yang suka membuka enjin sendiri atau bahasa mudahnya DIY. Jadi BMW dah tunjukkan cara assemble gearbox, gearbomb, juga starter shaft tu. Jadi harapnya korang bolehlah buat sendiri di rumah. Okay, mana-mana yang belum subscribe, sila subscribe BMW punya channel. Jadi itulah, sekarang ni upload konten pun dah
tak hari-hari ya, sebab ada banyak kerja yang nak diselesaikan. Tapi dengan korang punya subscribe, korang PMW semangat lah nak bagi tutorial dan mungkin bagi resipi-resipi yang macam mana nak buat modifikasi secara percuma. Jadi targetnya macam tu 10,000 PMW akan tunjukkan handsheet macam mana nak buat exhaust barrel stage 2. Dan untuk video tutorial tunggu 15,000. BMW akan buat tutorial secara bervideo macam mana nak buat exhaust barrel stage 2 dan juga macam mana nak kira volume head dan macam mana nak skim dia. Adalah kiraan dia tu. BMW akan dedahkan bila subscriber mencecah 15,000. Okey. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.